أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Al-Misbahul Munir, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-14 daripada bawah. Baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan dalil atau tanda-tanda. Dan dalil atau tanda-tanda. Dan dalil atau tanda kata Allah itu ada sungguh. Kata ada Allah itu ada sungguh, tak terima dok sama sekali. Kata di sini adalah pergi kepada i'tiqad. Kata pergi pada i'tiqad. Dia biasa dalam kitab tauhid dan kitab tauhid, mereka berkata di situ bukan makna berkata dengan lidah, tetapi beriktikad. Mereka yang berkata dengan makna mereka yang beriktikad. Jadi di sini ni kata ni dia makna iktikad. Dan dalil atau tanda. Kata Allah itu ada sungguh. Maknanya berpegang Allah Ta'ala tu ada sungguh. Tak terima dok sama sekali. Ialah ianya ada sungguh, ianya tak tiada. Dua lalu dia hari ni. Dua selalu dia hari ni. Sebab dalam kitab Al-Misbahul Munir ni, dia wajib mustahil itu dia sekali bicara. Dia sekali bicara. Jadi terdahulunya begitulah. Wajib dengan mustahil ni sekali bicara. Disebut je lah sikit itu mustahil lawannya. Tapi disebut sekali ni. Yang pertama, berpegang Allah ada. Ianya Allah ada tu tak tiada. Tak tiada. Tiada, Arab ni sebut adam. Itu mustahil. Tak tiada, waktu dia panggil istihalatul mustahil, waktu wajib. Apakah dalil Allah ada dan tak tiada sama sekali? Ialah kita fikir. Ini dalil akli. Dengan perhati dan tilik kepada makhluk-makhluk ini. Kerana makhluk ini baru adanya, asalnya tiada. Dan tiap-tiap yang baru ada, yang ada permulaan itu, tentulah didahulukan tiada.
Kalau begitu, nyatalah bahawa makhluk ini mungkin namanya, dan mungkin itu barang yang terima ada dan terima tiada dengan bersamaan berat keduanya, bukan berat sebelah tiada kerana asal tiada, dan ringan sebelah ada. Tiba-tiba yang ringan itu jadi berat, maka tentulah tak terima pada akal kita nak jadi berat sebelah ada. Yang ringan itu dengan sendiri bukan mestilah ada yang memberatkan beri ada makhluk ini, dan yang memberatkan beri ada itulah Allah Ta'ala yang tentu ada, tak terima tiada sekali-kali. Panjang. Itu kami baca. Panjang. Di dalil yang panjang ni, ini bukan dalil fardu ain. Ini dalil fardu kifayah. Ini dalil fardu kifayah. Dalil panjang tu. Dalil fardu ainnya apa? Dalil Allah ada, tak tiada sama sekali ada makhluk ini. Hati ya? Dah. Bicara dah dahulu kan. Hak berkaitan dengan dalil tu. Hak dalil fardu ain tu. Dalil fardu ain terdahulunya dalil ijmali. Dalil ijmali. Apakah dalil Allah ada, tak tiada sama sekali ada makhluk ini, ada alam, ada langit bumi ini? Orang pun soal balah, kenapa? Kerana langit bumi ini asal tiada. Maka ada langit bumi, Allah yang mengadakan. Tu naik dah setangga tu. Itu pun sudah jadi fardu kifayah. Ni lagi panjang ni. Ada tiada sama berat, kemudian berat sebelah ada, kemudian jadi ada. Itu panjang. Kemudian kalau nak pergi panjang lagi, makhluk ni baru ada, asal tak ada. Tahu mana? Lah, langit asal tak ada. Tahu mana? Kita dengan langit mana dulu ada? Tanya pelik dah. Ada tu? Kita ada kemudian. Tok nenek kita ada kemudian. Manusia semuanya ada kemudian. Macam mana nak menyatakan langit bumi itu asal tiada? Kalau anak cucu kita asal tiada, boleh beritahu sebab kita ada dulu. Kita ni asal tiada sebab ayah kita beritahu kita. Tapi kalau langit bumi asal tiada, tahu mana? Tu Perincian-perincian tu fardu kifayah. Mana dalam Al-Misbahul Munir ni panjang tau. Dalam kitab Bidayatul Hidayah mensyarahkan matan Ummul Barahin lagi panjang ni. Dalil wujud Allah Subhanahu wa taala hampir satu muka surat setengah. Satu muka surat setengah. Dan kitab Bidayatul Hidayah dalil ada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kitab Bidayatul Hidayah tu, kitab jawi satu muka surat lebih banyak daripada satu muka surat Hidayatul ni Al-Misbahul Munir ni. Al-Misbahul Munir ni ada perenggang-perenggang, ada tajuk-tajuk, dan kitab Bidayatul Hidayah tak ada. Dia macam kitab Faridah juga, di straight gitu je. Satu muka surat setengah menghuraikan dalil ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu fardu kifayah. Ni tak panjang mana ni. Ni pun fardu kifayah. Dan dalil atau tanda-tanda. Dalil ni bahasa Arab. Dalla ya dulu dalilan. Dalil ni yang menunjuk. Ada dalam kitab Jawinya dalil ni pengecaman. Nak cam. Kita sebut pengecaman biasanya mayat yang tidak dikenali, dicamkan oleh keluarga. Mana pengecaman? Tandanya pakaian dia, apa yang ada pada tubuh dia, itu dia panggil dalil, pengecaman. Dan dalil atau tanda, kata ni i'tiqad, Allah Ta'ala itu ada sungguh. Ianya Allah Ta'ala tak tiada. Ni dua ni. Satunya kita berpegang Allah ada, satu kita berpegang
Tidak, tiada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua pegangan. Sebab dahulu mesti membicarakan hak wajib pada syarak tu, dua dah yang didatangkan. Yang pertama mengetahui dan mengaku dalam hatinya akan tentu sungguh ada Allah. Tu satu. Dan tak terima tiadanya. Dua. Ni dalam kitab Al-Misbahul Munir ni. Pegang hukum bagi sifat yang wajib, pegang hukum bagi sifat yang mustahil. Sifat wajib wujud. Kita berpegang tentu sungguh Allah wujud. Sifat mustahil lawan kepada sifat wajib, sifat wujud, sifat adam. Kita berpegang tentu tidak adam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pegang hukum bagi sifat. Hak aqaidul iman yang 50. Bukan pegang diri sifat mustahil. Tapi cakapan kita gitulah. Kalau kita cakap kampung ni, pegang sifat yang wajib, pegang sifat mustahil, aqaidul iman yang 50. Yang 50 tu 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 4 sifat mustahil bagi Rasul. Pegang 50 aqaidul iman, pegang. Hak mustahil pegang juga, pegang. Ni jawab orang kampung. Ini saya cerita sebelum ni. Dia tanya orang kampung, pegang aqaidul iman ni pegang. Dalam tu sifat wajib ya. Dalam tu sifat mustahil, sifat haru. Sifat mustahil pegang kau. Pegang sifat mustahil. Api dibubuh kepada orang kampung. Senyap orang kampung. Pegang sifat mustahil kapi sungguhlah. Mana? Pegang Allah Adam. Pegang Allah baharu hudus. Pegang Allah fana binasa. Memanglah kapi. Pegang Rasul kazib dusta. Pegang Rasul khianat. Pegang Rasul kitman sembunyi wahyu. Pegang Rasul baladah bodoh. Memanglah kapi. Pegang sifat mustahil. Bukan pegang sifat mustahil, pegang hukum dia. Tapi orang kampung ni tak pandai nak cerita. Pegang hukum dia. Apabila Adam hudus fana, tak ada baharu binasa tu mustahil, akal tak terima. Kalau sungguh di zat Allah, tentu tak sama sekali akal memutuskan mustahil pada akal. Kita pun berpegang akal hukum dia bahawa Adam hudus fana tentu tak sama sekali di zat Allah Ta'ala. Itu pegang hukum, tapi tak ada nak ceritalah. Apabila sifat kazib, khianah, kitman, baladah, sifat mustahil bagi Rasul dengan bahawa akal tak terima kalau sifat tu ada di Rasul. Pasti tak ada sama di Rasul. Kita pun berpeganglah. Rasul tidak dusta, tidak khianah, tidak kitman, tidak bodoh. Itu yang kita pegang. Pegang hukum bagi sifat mustahil. Cuma tak ada nak cerita. Di sinilah ni. Apa yang kita kata, apa yang kita i'tiqad. Allah Ta'ala itu ada, ianya tak tiada. Tiada Adam tu mustahil. Tak tiada, itu dipanggil hukum bagi sifat mustahil. Istihalatul mustahil. Tak tiada ni wajib. Tidak baharu wajib. Tidak binasa wajib. Serupa mustahil. Allah tidak serupa dengan yang baharu wajib. Berbilang, berpegang Allah tidak berbilang wajib. Tidak lemah wajib. Tidak jahil, itu wajib tu. Itu yang apa? Istihalatul mustahil. Itu ni pegangan. Yang pertama kita pegang kata Allah ada sungguh. Mana berpegang Allah ada. Ada hak sungguh ti, ada yang zati, yang hakiki. Ianya Allah tak tiada. Ni. Dua pegangan di sini. Satu pegang hukum bagi sifat yang wajib, yang kedua pegang hukum bagi sifat yang mustahil. Apakah dalil yang berpegang ni? Dua pegangan ni. Apakah dalil dia? Ialah kita fikir dengan perhati dan tilik pada makhluk ini. Itu dalil akli. Dalil akal. Di bawah tu didatangkan dalil nakli, dalil ayat Al-Quran. Jadi satu-satu pembicaraan sifat yang wajib,
kepada akal, dia akan keluar 4 wajib syarak. Keluar 4 wajib syarak. Yang pertama, berpegang akan hukum bagi sifat yang wajib. Yang kedua, berpegang akan hukum bagi sifat yang mustahil. Pegangan yang pertama, berpegang hukum bagi sifat yang wajib. Tentu sungguh Allah ada dalil, ada makhluk. Itu satu pegangan, satu kewajipan syarak. 2 dah situ. Satunya berpegang Allah ada dalil, ada makhluk. Itu 2 dah kewajipan syarak. Yang kedua, berpegang tak ada Allah, tertudak sama sekali. Hukum bagi sifat yang mustahil. Dalil kita berpegang tak ada Allah, tertudak sama sekali. Dalil ada makhluk ini. Itu situ 2 kewajipan syarak. Keluar 4 kewajipan syarak pada satu pandangan. Di sini dalil berpegang Allah ada, dalil berpegang tak tiada Allah Ta'ala, dalil yang sama. Kalau sini kok macam 3 wajib syarak. Sebab dalil pegang Allah ada sungguh, dalil pegang tak tiada Allah Ta'ala ni dalil yang sama. Jadi soalannya 3 wajib syarak bagi 1 wajib akal. Ada ni. Di satu pandangan 1 wajib akal keluar 4 wajib syarak, 1 pandangan keluar 3 wajib syarak. Tapi sini ni berpegang akan Allah ada, berpegang tak tiada Allah dengan 1 dalil. Jadi maknanya 3 kewajipan syarak daripada 1 wajib akal. Dalil kata, mana kata ni berpegang Allah Ta'ala itu ada sungguh, ianya Allah tak tiada. Macam di hadapan tu pula ke sebelah, dan dalil atas qidam Allah dan tak baharu ialah kita fikir. Dalil atas qidam Allah, berpegang akan sifat yang wajib bagi Allah dan tak baharu. Itu dalil bagi hukum bagi sifat yang mustahil, baharu sifat mustahil, tak baharu itu istihalatul mustahil. Itu yang kita pegang. Di musyrik sebelah pula, dan dalil atas kekal Allah Ta'ala dan tak binasa itu ialah kita fikir. Tak binasa, binasa sifat mustahil, tak binasa itu istihalatul mustahil. Itu wajib. Jadi satunya berpegang Allah sedia, Allah tak baharu, berpegang Allah kekal, berpegang Allah tak binasa. Itu 2 pegangan. Aku nak dalil bagi 2 pegangan. Pegang akan hukum sifat yang wajib, pegang akan hukum sifat yang mustahil. Walaha pegang hak hukum bagi sifat yang wajib, hak mustahil daklah sama sekali. Dak. Hak mustahil pun kena pegang juga hukum dia. Ini bab pegangan. Hak wajib pegang hukum dia, hak mustahil pegang hukum juga. Dah bila berpegang Allah ada, tiada Allah, daklah jadinya. Dak. Pegang Allah ada, satu akidah. Pegang Allah tidak tiada, satu akidah yang lain pula. Padahal tula je, tapi itu pegangan. Pada ni kena pegang 2-2. Macam dalam ayat Al-Quran tu lah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan berserahlah oleh kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Hidup tidak mati lah. Kalau mati tak panggil hidup lah pula. Tapi Quran menyebut atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Tu. Mati mustahil. Tidak mati itu istihalatul mustahil. Alal hayy itu sifat wajib. Tidak mati itu sifat wajib juga. Itu hukum bagi sifat mustahil. Memang kita kalau bicara sifat-sifat Allah, sifat yang wajib,
qul huwallahu ahad. Kita bicara keesaan Allah. Dalam huraian kita pasti kita menyebut Allah Ta'ala Tuhan pasti tidak berbilang. Itu dalam huraian. Quran menyebut Allah Esa. Dalam huraian pastilah tidak berbilang. Tambah huraian kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan tidak lemah. Tuhan yang mengetahui, ayat Quran menyebut Tuhan tidak jahil. Huraian tu mesti didatangkan dengan hak tidak tu. Hak tidak tu. Hak jelas ayat Qurannya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah oleh kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Kaedah sifat 20, hak tidak tu Quran sebut. Kalau kita menghuraikan akan datang juga hak tidak. Hak kaedah sifat 20, hak tidak tu memang kena pegang molek-molek. Tak memada dengan hura-hura. Quran disebut tu kan, alal hayyil ladzi la yamut, hak tidak tu. Jadi hak kaedah sifat 20, hak tidak belaka tu hukum bagi sifat mustahil kena pegang asing. Tidak berbilang, tidak lemah, tidak berbilang pada perbuatan, esa pada perbuatan, kena faham molek. Mustahil berbilang pada perbuatan. Apa makna berbilang pada perbuatan? Kena faham molek berbilang pada perbuatan. Sebab kita nak pegang ni, esa pada perbuatan kena faham, kita pegang. Mustahil berbilang pada perbuatan, kita kena faham, kita kena pegang. Tidak berbilang pada perbuatan. Pada ni. Itu akidah. Kaedah sifat 20. Hak mustahil pun didatangkan juga. Hak mustahil pun kena tafsir juga. Hak mustahil pun kena tafsir juga. Sifat wajib kena tafsir. Sifat mustahil kena tafsir molek, kena perinci. Sifat wajib keesaan pada perbuatan, kena perinci molek. Sampai masa sifat mustahil berbilang pada perbuatan. Berbilang tu macam mana? Hak tidak ni, kena perinci molek. Biasanya kita besar-besar diperinci. Dan kita akidatun najin contohnya, keesaan pada perbuatan, esa pada perbuatan diperinci. Nanti sampai masa bicara sifat mustahil berbilang pada perbuatan. Berbilang ni macam mana? Biar kena sahih molek ni. Hak mustahil, hak dak ni kena sahih molek. Ni kaedah sifat 20. Allah bersifat-sifat kudrah, biar perinci molek. Sifat lemah tu kena perinci molek. Lemah Allah pada satu perbuatan, lemah dah panggil. Ada satu perkara yang berlaku walaupun sebesar zarah yang tiba-tiba bukan perbuatan, itu lemah dah tu. Mustahil begitu. Allah tidak lemah dengan bahawa tidak ada satu perbuatan pun yang berlaku yang bukan perbuatan Allah walaupun sebesar zarah. Sebab kalau ada satu perbuatan yang berlaku yang bukan perbuatan Allah, itu makna Allah lemah. Ajzun, itu sifat mustahil. Biar faham sifat kudrah Allah macam mana, tafsir molek perinci, biar faham lemah tu macam mana. Lemah Allah tu macam mana faham. Kuasa Allah buat langit bumi besar-besar. Hak berlaku di Malaysia, bukan Allah dah buat. Allah serah kepada makhluk yang buat. Tu makna Allah lemah gitu. Allah Maha Kuasa, yang berlaku semua dibuat belaka. Itu sifat kudrah. Lemah macam mana? Kena perinci. Kena pegang dua kali ni. Dua lapis kena pegang. Pegang hukum bagi sifat yang wajib, pegang hukum bagi sifat yang mustahil. Ni kaedah sifat 20. Kemas kejap akidah kita. Dengan aqaidul iman yang 50. Jadi dua-dua nak kena pegang. Tentu sungguh Allah ada, kena pegang. Tentu tiada Allah, kena pegang. Dalil pula. Kemah pula dengan dalil wajib fardu ain, dalil ijmali sifat 20, wajib tafsil perinci satu-satu sifat. Dalil bagi tiap-tiap satu sifat ada. Dalil ijmali, dalil tafsili, kita bicara dah terdahulunya, fardu kifayah. Dalam satu-satu kawasan, masa patul qasri,
Kawasan yang jarak boleh qasar solat, kena ada seseorang yang mengetahui dalil tafsili. Kalau tidak ada seseorang pun yang mengetahui dalil tafsili, berdosa semuanya. Kalau Ustaz 13 dahulu. Tapi dalam kitab ni dalilnya panjang juga. Jadi panjang kot dalilnya. Awak baca tadilah panjang tu. Tapi kena koma molek lah, berhenti tempat mana. Dalil pegang Allah Ta'ala ada sungguh, pegang tak tiada Allah, ada sungguh ni ada yang hakiki lah, ada yang zati, ada yang mutlak. Kita ada majazi je, kita ada muqayyad je kerana Tuhan mengadakan. Tengah-tengah ada pun kekal ada Allah yang mengekalkan. Tengah-tengah ada gerak diam pun Allah yang bergerak diamkan. Tengah-tengah ada ni hidup, Allah yang menghidupkan. Tengah-tengah ada ni melihat, mendengar, mengeluarkan perkataan, melihat, Allah yang buat. Mendengar perkataan, Allah yang buat. Mendengar perkataan, Allah yang buat. Mengeluarkan perkataan, Allah yang buat. Bukan mata, telinga, lidah. Ni dalam kehidupan kita. Sama masa Allah meniadakan. Ada kita, ada majazi dia panggil. Ada yang harus, yang menengahi antara dua Adam dia panggil. Adam tak ada sebelum, lepas dah. Nanti akan tiba pula tak ada kemudian. Yang mana untuk nenek kita dahulu sudah berada di Adam, tak ada yang kemudian. Kita terdahulunya Adam, tak ada yang dahulu sebelum dilahirkan. Kita belum menempuhi lagi Adam yang kemudian. Tapi ada kita ni duduk tengok antara dua Adam. Dua tak ada. Jadi ada kita umpama bayang. Gitu je lah. Tapi ada. Kalau kita tak ada, macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Allah Rabb bagi sekalian alam. Alam ni tiba-tiba tak ada. Allah Rabb macam mana? Allah Tuan macam mana? Kalau alam ni tidak ada. Alam ni langit bumi manusia tu alam. Menjadi marbub kepada Allah. Tiba-tiba langit bumi tak ada, manusia tak ada. Lepas tu Rabbil Alamin. Ada kita. Adalah. Tapi ada yang harus. Ada yang menengahi antara dua, itu je beza dia. Tapi memang ada. Kita memang ada. Allah yang jadikan kita. Langit bumi, Quran menyebut khalaqallahu samawati wal ard. Quran menyebut Allah menjadikan langit dan bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maksud ayat tu yang dia lain lah. Maksudnya ayat tu Allah yang menjadikan jin dan manusia. Tiba-tiba langit bumi tak ada, Allah je ada. Jin manusia tak ada, Allah je ada. Dah Quran bohong. Ada. Tapi ada yang harus. Hak konon-konon tak ada, yang ada hanyalah Allah. Lepas tu ada tu Allah lah tu. Oh dia di situ. Ni. Ni hak nak ni macam-macam ni. Dia macam-macam. Mana tak ada. Hak ada tu. Tu Allah tu. Allah. Ni apa? Ni terpesong. Kalau nak pergi pada wahdatul zat. Wahdatul zat ni bicara dia macam mana? Itu kemuncak. Wahdatul af'al, wahdatul asma', wahdatul sifat, wahdatul zat. Itu bicara maqam hakikat. Wahdatul af'al pun kadang-kadang betul dah huraian. Nak pergi pada wahdatul zat. Akhirnya jangan memisahkan wujud manusia dengan wujud Allah. Jadi kena rasa Allah lah manusia ni. Allah. Ada cakap umpama tu. Orang hebat kan? Orang hebat. Jangan rasa asing antara wujud Allah dengan wujud makhluk Allah. Mana sekali orang panggil, lah sebab tak ada ni, tak ada makhluk, tak ada, yang ada hanyalah Allah. Jadi makhluk ni lah jadi seolah-olahnya Allah Ta'ala. Ada orang yang bawa seumpama ni dan orang terima pula, glamour lah pula.
Boleh tauliyah lah pulaknya. Boleh tauliyah lah pulak. Mudah pula dapat tauliyah. Mari daripada luar-luar, macam mana fahaman pelik-pelik pun, boleh tauliyah juga. Jangan merasakan berasingan antara wujud Allah dengan wujud hamba ni. Jadi, nak cerita apa? Nak cerita ittihad, bersatu zat Allah dengan zat hamba. Hulul, meresap zat Allah dengan zat hamba.